Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2022. Sahabat semua, saya selalu bertanya kepada sahabat dan semua orang lain jika berkesempatan melakukan perkongsian dengan satu pertanyaan ini, iaitu apakah sebenarnya yang anda mahukan dalam kehidupan ini? Sekarang cuba anda tanyakan soalan ini kepada diri anda sendiri. Apakah jawapan yang akan anda berikan? Jika anda bersusah payah berfikir dan terbanggung-banggung mencari jawapannya, sebenarnya anda tidak keseorangan. Ramai lagi orang di luar sana yang sebegitu. Soalan ini nampak mudah, dan akibat daripada mudahnya soalan inilah, maka kita tidak pernah memikirkan akan jawapan. Soalan ini sebenarnya berkait rapat dengan matlamat yang hendak kita capai dalam hidup, dalam pekerjaan, malah dalam hubungan kita dengan orang lain dan pencipta kita sekalipun. Tetapi apabila kita tidak pernah bertanya kepada diri kita sendiri, maka kita terlupa untuk menetapkan matlamat ataupun jawapan tersebut. Saya ingin memetik satu kisah dongeng yang ditulis oleh Tuan Haji Mat Taib bin Mat, iaitu seorang guru NLP tersohor Nusantara, dalam bukunya yang berjudul Anda Berhak Hebat. Ini kisah dongeng yang tidak mungkin akan berlaku dalam alam semesta ini, tetapi ambillah pengajaran daripada kisah ini. Pengajarannya adalah betapa pentingnya kita untuk selalu bertanyakan apakah yang kita mahukan dalam hidup ini dan berikan jawapan kepada pertanyaan tersebut. Kisah dongeng yang dinukilkan dalam buku Aku Berhak Hebat tersebut adalah kisah seorang pemahat batu yang miskin. Satu hari, pemahat batu yang miskin ini datang ke rumah seorang orang kaya. Apabila sampai ke rumah orang kaya tersebut, si pemahat batu yang miskin ini mendapati orang kaya itu mempunyai rumah yang besar, makanan yang enak dan kenderaan yang banyak. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati si pemahat batu yang miskin ini terhadap orang kaya tersebut. Maka dia berdoa untuk menjadi lebih kaya daripada orang kaya ini. Makbul doanya. Maka menjadilah dia seorang saudagar yang kaya, lebih kaya daripada orang kaya yang dia pernah jumpa sebelumnya. Satu hari, ketika saudagar yang kaya ini sedang menguruskan perniagaannya di pasar, maka datanglah pegawai kerajaan yang dibawa dalam tandu oleh pegawai-pegawainya. Dan semua orang yang berada di pasar ketika itu, termasuk orang kaya ini, terpaksa tunduk hormat kepada pegawai kerajaan tersebut. Dan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati saudagar yang kaya, kerana baginya kekayaan yang dimilikinya adalah lebih banyak daripada apa yang dimiliki oleh pegawai kerajaan tersebut. Akibat tidak puas hati itu, dia telah berdoa untuk menjadi seorang pegawai kerajaan yang lebih tinggi pangkatnya daripada pegawai kerajaan itu. Makbul doanya. Maka jadilah dia seorang pegawai kerajaan yang lebih tinggi daripada pegawai kerajaan yang dia pernah jumpa sebelum ini. Kesana kemari dia pergi, diiringi oleh pengawal peribadi dan diarak di dalam tandu. Satu ketika, dalam keseronokan dia menjelajah dalam negeri itu, dia terasa amat panas. Maka setelah diperiksanya, dia dapati kepanasan yang menyebabkan dia berpeluh di dalam tandu itu disebabkan oleh matahari, pancar terik matahari. Dia tidak puas hati. Kenapa matahari ini boleh memancarkan cahaya yang terik dan memanaskan dia yang diusung dalam tandu? Dia seorang pegawai kerajaan yang tinggi pangkatnya. Maka dia berdoa untuk menjadi sang matahari. Makbul doanya. Jadilah dia sang matahari yang memancarkan cahaya panasan yang terik di muka bumi ini, yang mematikan semua tanaman, semua ternakan, yang mengeringkan semua kolam, semua lautan. Di satu ketika matahari ini sedang memancarkan cahaya yang panas, datang satu awan mendung yang menurunkan hujan, sekaligus telah mematikan pancaran matahari yang terik tadi. Si matahari ini tidak puas hati. Mengapa awan yang mendung yang banyak hujan itu dapat menghalang pancaran mataharinya? Dan dia berdoa pula untuk menjadi seperti mana awan mendung yang membawa hujan tersebut. Makbul doanya. Jadilah dia awan mendung yang membawa hujan, yang menurunkan hujan dengan lebat, menenggelamkan habis ke semua tanaman, menghanyutkan semua tumbuhan dan semua binaan yang di atas muka bumi. Satu ketika datang angin yang kuat yang menolak awan mendung ini. Awan mendung ini tidak puas hati. Kenapa angin kuat itu dapat menolaknya? Dia berdoa pula untuk menjadi angin yang kuat itu. Makbul doanya. Maka dia bertiuplah dengan tiupan yang kuat, ribut dengan taufannya. Dia menerbangkan semua tanaman, semua tumbuhan dan semua binaan di atas muka bumi.
Namun begitu, tiupan angin yang kuat ini tidak berjaya untuk mengusik ataupun mengubah kedudukan satu gunung yang tetap berdiri kukuh dan teguh walaupun diasak dengan tiupan angin yang kuat. Dia tidak puas hati. Angin ini tidak puas hati. Kenapa gunung ini tidak terjejas akibat tiupan angin yang kuat? Lalu dia berdoa pula untuk menjadi gunung yang kuat tersebut. Makbul doanya. Jadilah dia satu gunung yang kuat, yang menahan pancaran matahari, yang menahan daripada tiupan angin yang kuat. Suatu pagi, ketika gunung ini terjaga daripada tidurnya, dia terdengar bunyi bising di tapak kaki. Apabila gunung ini melihat ke bawah, didapati ada seorang tukang batu, pemahat batu yang miskin, sedang mengetuk-ngetuk batu di tapak kakinya, sedang mengikis batu di tapak kakinya. Ini telah menimbulkan tidak puas hati gunung tersebut terhadap pemahat batu yang miskin ini. Aku yang kuat, tetapi pemahat batu yang miskin ini hanya menggunakan satu pemahat batu berjaya mengikis batu di tapak kaki. Lalu dia berdoa untuk menjadi seorang pemahat batu tadi. Makbul doanya, maka jadilah dia pemahat batu yang miskin. Sahabat, apakah pengajaran di sebalik cerita dongeng ini? Pengajarannya adalah sebenarnya kita tidak tahu apa sebenarnya yang kita mahu dalam kehidupan ini. Maka kehidupan kita akan sentiasa melayang-layang dan kita akan sentiasa dibayangi dengan pelbagai perasaan yang meresahkan. Jadi, sempena tahun baru 2022 ini, tanyalah diri kita apa yang sebenarnya yang kita mahukan dalam kehidupan ini dan usahalah untuk mencapainya. Pertanyaan itu sebenarnya adalah kita mencipta hala tuju ataupun matlamat hidup kita. Matlamat hidup yang kita cipta lalui pertanyaan, apa yang aku mahukan dalam kehidupan ini? Kehidupan ini adalah hak anda. Maka ikutlah skrip anda, arahan anda dan lakonan anda. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2022.